Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, untuk menyampaikan ucapan penutupan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Yang saya hormati Yang Dipertua pada hari ini. Seterusnya kepada Exco Kerajaan Negeri Selangor YB Jamaliah, kepada Adun-Adun Negeri Selangor YB Rajif, YB Ong, kepada tetamu-tetamu, wakil-wakil rakan penganjur program pada hari ini, dan kepada pendebat-pendebat yang diraikan. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur Kini Events dan Malaysia Kini serta Parlimen Malaysia dalam menganjurkan program debaton Parlimen Belia sesi ketiga mengenai Akta Perubahan Iklim. Dan saya difahamkan ini melibatkan pelajar-pelajar dari umur 16 sampai 25 tahun untuk membincangkan isu-isu yang penting bagi negara, khususnya macam soal perubahan iklim bagi anak-anak muda. Dan program ini saya yakin memberi satu pendedahan kepada satu real experience untuk berada dalam satu dewan. Dewan rakyat ini dewan rakyat yang pernah digunakan ketika mana dewan rakyat yang asal itu dibaiki beberapa tahun yang lepas. Selain juga dalam proses perdebatan, proses penggubalan undang-undang dan lain-lain lagi. Jadi saya ucapkan tahniah sebab waktu saya, dan saya percaya macam beberapa daripada YB Ong, dia special sikit lah. Dia menang jadi YB, lepas tu dia dapat berucap di sini sebelum dapat berucap dalam DUN betul. Tapi macam saya ingat YB Rajif, YB Jamaliah, kami tidak ada peluang. Sehinggalah terus menang, terus jadi YB, baru dapat rasa berucap dalam real experience sebagai seorang yang berhormat. Saya pun bermula di Dewan Undangan Negeri Selangor. Jadi saudara-saudari, ada satu keistimewaan pada usia yang muda, you have this experience, this opportunity to debate in a real parliamentary hall. Dan antara perkara pertama yang sebenarnya kami buat dahulu, waktu saya pernah adalah sebentar, setahun lebih saya menjadi seorang timbalan speaker di Negeri Selangor. Speakernya pada waktu itu YB Henayo. Kita buat program Adun Muda Selangor, iaitu kali pertama kita buka pintu untuk pelajar-pelajar merasa macam mana menjadi seorang YB. Dan bukan mudah, sebab sebelum itu pandangan dia ialah dewan ini sebagai yang dipanggil dewan yang mulia. Kita panggil tradisi Inggeris memanggil antara satu sama lain sebagai yang berhormat. Maka nak buka kepada orang awam untuk duduk dan berbahas di sini, bergambar, itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Tetapi bagi kami, kita rasa dengan mendekatkan dewan ini, tak guna nama dia dewan yang mulia dan sebagainya, tetapi dia jauh daripada anak-anak muda yang mungkin minat dengan politik, minat dengan isu semasa dan hendak berbahas. Jadi kita buka, dan itu satu perkara yang saya rasa bersejarah. Selepas itu Parlimen pun buat program Parlimen Belia, dan kita ada acara-acara seperti ini. Jadi saya berharap anda semua dapat sesuatu yang berguna daripada hari ini, dan saya yakin, saya tengok isi-isi yang ada itu, macam kami juga waktu membesar dulu, mungkin kita ini minoriti lah, political geeks. Makna orang yang sangat minat kepada isu semasa, kepada isu-isu politik dan sebagainya. Mungkin bukan ramai. Tetapi dapat ruang, dapat pentas ini, this is your time untuk bagi pandangan dan juga for something for you to take back in the future. Tentang soal sebagaimana kita bahas, dan saya yakin di sini pun ramai, cara berbahas tu hebat-hebatlah semua. Ramai di antara kita yang berbahas, kita tahu bahawa kita boleh jadi pembangkang, boleh jadi kerajaan, jawapannya tidak tentu di mana. Mana yang betul, mana yang ni. Dua-dua tadi sebenarnya jerit sama kuat kan, tapi tak tahulah. Tuan Yang Dipertua dia cakap kerajaan yang menang. Tetapi apa yang saya nak katakan, the way we look at the issues, lagi-lagi dengan soal isu seperti perubahan iklim. Sebab walaupun okeylah ada di beberapa negara termasuk negara maju, soal perubahan iklim ini jadi polemik.
Tetapi sebenarnya di Malaysia ia bukanlah satu yang saya katakan polemik yang terlalu besar. Semua orang di Malaysia ini saya boleh katakan hampir kesemua tidak ada parti politik yang tolak realiti perubahan iklim. Cuma soalnya ialah butiran, detail, apakah impak dia. Kalau kita nak atasi, kita buat naikkan tarif elektrik. Adakah orang ini bersetuju ataupun orang ini tak bersetuju? Adakah kita nak bagi kesan ini kepada semua rakyat atau kita nak pastikan kesan dia lebih bersasar kepada mereka yang mana mampu untuk menanggung kenaikan ekonomi dan sebagainya. Jadi ini ialah persoalan-persoalan falsafah politik yang kita hadapi. Tidak ada, dia semuanya ada trade off. Kita pilih B, A atau B, tidak ada jawapan yang mudah. Bagi subsidi semua orang suka, tetapi kesannya kantung kerajaan itu terhad. Kan? Kita buat bersasar akan ada orang marah. Remove semua pun lagi ramai orang marah dan seterusnya. Jadi tentang soal Akta Perubahan Iklim, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh YB Rajif sebentar tadi. Dalam hal ini memang betul bahawa akta ini bukan segala-galanya. Walaupun dari segi popular, dari segi itu kita rasa bahawa Akta Perubahan Iklim ini memberi satu penyelesaian yang baik. Saya setuju ia adalah penyelesaian yang positif. Tetapi kita juga tahu bagaimana di United Kingdom misalnya, yang mana negara pertama yang ada Climate Change Act dan memang memberi kesan yang positif. Bermula pada zaman kerajaan Parti Buruh, naik Parti Konservatif, mereka semuanya ada muafakat tentang perkara ini. Tetapi akhir-akhir ini, termasuk dalam Parti Buruh sendiri yang dilihat lebih pro kepada undang-undang alam sekitar, bila mereka Parti Buruh tu kalah pilihan raya dengan tipis dalam satu kerusi yang mereka rasa mereka patut menang dalam pilihan raya kecil baru-baru ini, maka dalam Parti Buruh sendiri merasakan tak payahlah kita buat lagi, tak payah tekankan soal perubahan iklim. Malah dalam Parti Konservatif yang menjadi kerajaan, mereka juga mula berlembut tentang soal perubahan iklim. Jadi itu ialah realiti yang saya sebut tadi. Sebab kita tahu bila kita nak ubah dasar dan sebagainya, dia ada harga yang perlu dibayar. Dan itu yang susah nak dibuat oleh orang politik bila ada harga yang perlu dibayar. Tentang soal Akta Perubahan Iklim, pihak sebenarnya kita nampak manfaat dia apa, sebab kalau boleh kita letakkan matlamat dan komitmen yang kita telah meterai di bawah Perjanjian Paris, kita boleh cakupi di bawah Akta Perubahan Iklim, maka dia mempermudahkan. Kita tak perlu, betul, tak wajib. Kita boleh perkasakan dasar-dasar sedia ada, tetapi lebih mudah kalau dicakupi oleh Akta Perubahan Iklim. Ya, sebab macam Akta AKAS, itu sebenarnya zaman-zaman awal adanya perkataan alam sekitar. Ya, Akta Kualiti Alam Sekeliling, pada zaman itu jugalah pertama kali ada seorang menteri bertanggungjawab untuk alam sekitar di Britain pada tahun 72. Kemudian diikuti Amerika ada Environmental Protection Agency, dan di Malaysia kita ada Menteri Alam Sekitar. Itu kali pertama tahun 70-an. Sebelum itu tak timbul konsep alam sekitar. Tetapi konteksnya jauh berbeza dengan perubahan iklim yang kita faham pada hari ini. Jadi sebab itu dalam perkara ini kita memang betul juga macam dikatakan tadi bahawa kita kena lihat dari soal climate justice ataupun keadilan iklim. Kita daripada segi sumbangan kita kepada greenhouse gases kurang daripada 0.7%. Ya, jadi betul. Ya, kalau kita semua hari ini kita buat solar, tak ada coal, tak ada natural gas, tak ada, kita semua pakai EV atau public transport di Malaysia. Ya, tetapi negara lain tetap mencemar dunia, impak dia sangat-sangat kecil. Tetapi kita perlu memainkan peranan sebagai sebuah negara yang bertanggungjawab. Kita rasa kita ada tanggungjawab tersebut. Tetapi peranan yang lebih besar sepatutnya dimainkan oleh negara-negara yang telah pun 200 tahun memulakan daripada zaman industri, revolusi industri ini. Mereka potong hutan kat negara mereka sendiri. Kan, mereka bakar arang batu, lepas tu mereka potong pula hutan dekat negara kita. Kan, sebab kita sebagai dijajah oleh mereka, mereka ambil semua tu. Dan hari ini mereka cakap kat kita, tak boleh tebang hutan. Kan, jadi saya setuju, saya pun tak nak tebang hutan, tetapi kena berlaku adil di mana perlu ada bantuan, perlu ada sumbangan daripada negara-negara yang maju ini
yang contribute kepada pencemaran kepada negara-negara kecil yang sangat terdedah. Dan kita punya pendedahan ialah dari segi soal kenaikan air ataupun paras laut, soal corak hujan yang berubah menjadi semakin ketara, soal jerebu yang mungkin pagi ni kita nampak, pembakaran hutan dan sebagainya. Saya boleh bagi contoh. Saya pernah sampai ke kawasan di Pantai Sabak di negeri Kelantan. Ini dekat dengan tempat Jepun mendarat waktu Perang Dunia Kedua. Waktu itu kita dapat di situ kita dapat lihat ada lebih daripada 30 lot tanah yang ada tuan punya dia 10 tahun yang lepas sekarang sudah duduk di bawah laut. Kan, maknanya itu ialah antara realiti. Kalau kita lalu di beberapa jalan di tebing-tebing pantai, kalau di Terengganu tu tempat nak makan colek. Kalau orang Terengganu, orang Kelantan dia tahulah, nak makan colek tu dulu ada pantai, ada jalan, ada gerai. Sekarang pantai dah tak ada, jalan pun dah nak tenggelam, tinggal gerai saja yang tinggal. So benda ni ialah satu soal real yang akan datang kepada kita, dan sebagai negara maritim yang mana kita semenanjung, ada laut di keliling, ia adalah satu perkara yang kita perlu atasi. Jadi antara komitmen-komitmen yang kita buat di peringkat UNFCCC dan juga di bawah Perjanjian Paris ialah kita telah di bawah nationally determined contribution kita yang terbaru, sasaran pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca kita merentas ekonomi ialah 45% berdasarkan GDP pada tahun 2030 berbanding 2005 tanpa syarat, unconditional. Banyak negara-negara membangun lain meletakkan perkara ini secara conditional. Dan kita juga sebagaimana ini diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, sasaran sifar bersih kita ialah pada seawal tahun 2050, dan kita sedang bangunkan long term low emission development strategy ataupun LTLEDs. Dan berkaitan dengan soal adaptasi yang disebut tadi, kita juga tengah bangunkan National Adaptation Plan. Kita telah pun mendapatkan dana daripada Green Climate Fund untuk kita bangunkan National Adaptation Plan ini, yang akan fokus kepada 5 sektor utama. Satu ialah jaminan air dan sumber pesisir, pertanian dan jaminan makanan. Ketiga, infrastruktur tenaga dan persekitaran terbina termasuk bandaraya. Keempat, perhutanan dan biodiversiti, dan kelima, kesihatan awam. Dan jadi bila kita bercakap tentang rang undang-undang perubahan iklim, dia akan mengambil kira National Adaptation Plan, dasar-dasar LTLEDs dan komitmen kita di bawah Perjanjian Paris. Antara perkara yang banyak juga sekarang dibincangkan, kerajaan-kerajaan negeri pun banyak berminat, ialah soal urus niaga carbon trading, dan ini kita sedang sediakan dasar carbon negara untuk memastikan kita ada satu polisi yang jelas dan dapat menjaga kepentingan kerajaan-kerajaan negeri, sebab mereka yang memiliki karbon tersebut, tetapi kerangkanya sedang disediakan di peringkat kerajaan persekutuan. Sebab apa? Dia dah jadi macam, sebab benda ni tak banyak difahami di dunia. Sudah banyak berlaku projek-projek karbon yang sebenarnya tidak ada piawai yang baik. Jadi sebab itu kerajaan persekutuan sedang menggubal dasar karbon negara. Jadi target kita memang untuk Climate Change Act ini atau Climate Change Bill, kita berharap dalam masa 2 tahun kita dah lantik satu pihak konsultan untuk menggubal rang undang-undang tersebut, dan of course dia kena ada satu libat urus yang meluas dengan pemegang-pemegang taruh, dan mungkin kita boleh buat satu sesi khas untuk generasi muda yang saya rasa lebih banyaklah your input diperlukan dalam perkara ini. Dan akhir sekali yang saya nak sebut ialah saya berharap anda semua sebagai anak-anak muda terus terlibat, terus bagikan pandangan, sebab secara jujurlah saya baru 10 bulan jadi Menteri Sumber Asli Alam Sekitar Perubahan Iklim. Bidang ini satu perkara yang banyak banyak benda yang saya kena belajar, saya kena mengaku, dan banyak yang saya belajar daripada anak-anak muda. Saya tak ada masalah nak bercakap macam tu. Saya boleh mengaku bahawa saya banyak belajar daripada aktivis anak-anak muda, sebab pandangan saya mudah. Mungkin
anda merasakan isu ini lebih dekat dengan anda. Ya, sebab kami yang dah tua ni, kita punya saham dalam perkara ni lebih sikit berbanding dengan generasi muda. You have more years in your life compared to us, so you have more at stake with climate change. Jadi saya berharap pandangan anda dapat dikongsi. Saya tidak ada masalah nak pedas sikit ke, nak panas sikit ke. Kita terbuka untuk mendengar. Kalau anak muda tak panas, tak garang, maka dia tak bunyi macam anak muda. Ya, saya pun pernah jadi anak muda juga satu ketika dahulu. Jadi continue speaking up, continue voicing your concerns. InsyaAllah kita akan mendengar, and we will try to do our best untuk perubahan iklim. In this COP28, kita akan diketuai delegasi kita oleh Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim will be there dekat Dubai, dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga akan hadir. So this is our highest ever representation at COP28. Jadi saya pastikan ya, kita nak letak harapan dan yang dibawa oleh rakyat Malaysia itu kita letak ke tengah. Ya, sebab kita tengok dalam beberapa tahun kebelakangan ini negara kita tidak dilihat begitu tinggi dalam hal ini, dan kita nak letak Malaysia back at the forefront dalam soal perubahan iklim, to be the voice of negara-negara membangun dan juga di ASEAN. Jadi itu saja, tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur, dan selamat berjaya di dalam apa jua yang saudara dan saudari akan ceburi selepas ini. Terima kasih.